Dirahmati oleh Allah SWT sekalian, satu pembicaraan simple, biasa-biasa je. Saya yakin apa yang saya nak bicara tuan-tuan ni, tuan-tuan pun tahu dah kan? Sebab daripada tengok jadual dengan majlis ilmu kat dinding, saya tengok penuh nama-nama kat situ. Yang tak ada nama malaikat maut je, nama Tok Guru semua ada kat situ tuan-tuan sekalian. Jadi memang hebat. Jadi saya tengok nama Tok Guru situ pun rasa tak tahu apa nak cerita dengan tuan-tuan. Cuma kita kongsi-kongsi, insya-Allah kalau benda yang saya cerita ni tuan-tuan dah tahu, kita perangat-perangat je. Yang mana belum tahu. Kalau belum tahu mungkin itu penambahan untuk kita kan. Saya pun nak cerita benda lebih-lebih tak pandai. Pandai yang biasa-biasa je tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allahu Akbar. Saya nak mengambil satu kata-kata daripada Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah membicarakan tentang perkara yang menyebabkan pintu taubat itu tertutup, pintu taufik hidayah Allah tertutup. Apakah sebabnya? Kalau kita cerita tentang benda yang lebih besar, mungkin kita tahu kadang-kadang kita ni dia mudah terlepas pandang kepada benda-benda yang kecil. Kadang-kadang benda tu mainan hidup, tetapi kita terlepas pandang dan menyebabkan benda tu terbiar macam tu saja, tetapi kesan dan impaknya sangat besar dalam hidup kita. Tuan-tuan mata Allah SWT. Dengar ke ni? Dengar kan? Jelas tak? Ke tak apa jelas? Boleh eh? Yang belakang ibu-ibu dengar eh? Saya memang tak dengar je. Sebab kejap tunduk kuat, tak tunduk tak kuat ni. Saya pegang pun tak apa. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Perkara pertama yang diberitahu oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang menyebabkan pintu hidayah dan taufik Allah tertutup. Yang pertama, orang yang suka menerima ataupun suka dengan sesuatu nikmat Allah tetapi dia kurang bersyukur. Suka nikmat Allah tapi tak bersyukur mana? Salah ambil mic pula. Suka dengan nikmat Allah tapi kelemahan dia duduk tak syukur. Allah sebut dalam Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum." Simple ayat Allah sebut. "Wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Allah sebut dalam Quran ni simple, sangat mudah. Jika sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. La azidannakum ni kalimah yang Allah meletakkan satu janji pada Allah akan bagi bila mana kita buat sesuatu. Allah ni dia tak macam kita mudah lupa janji. Allah tak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sifat Allah ni, dia bersalahan dengan segala sifat-sifat muka janji ni. Maka Allah sebut la azidannakum, nescaya aku tambah, maka Allah akan tambah. Bila mana manusia syukur, ini menggambarkan kepada kita sesuatu yang bil'aks, yang terbalik. Apa dia? Allah sebut juga wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu engkar, kamu tak syukur apa yang aku berikan pada kamu, seronok je dapat, inna azabi lasyadid, kamu tunggu azab pedih. Saya nak sebut nikmat yang biasa-biasa. Apa nikmat biasa? Nikmat yang ada pada kita. Tuan-tuan, alhamdulillah pagi ni kira ramai. Ramai mana tuan-tuan sekalian orang yang Allah berikan nikmat sihat tapi tak guna sihat untuk agama. Bagi nikmat sihat ni, bila nak datang kuliah ni, tak apalah, sibuk lah, tunggu pencen-pencen, esok aku datang. Siapa yang bagi tahu kat dia yang dia hidup pencen esok? Yang bagi tahu dekat dia tu yang pencen esok confirm dia hidup. Takut tak sebab pencen esok mati dulu. Tak ada orang pun bagi tahu kat dia. Cuma dia berimagine dalam kepala otak dia, biasanya mati umur 60, 70 kan. Seolah macam dia tak pernah jumpa ada orang mati kecil, ada orang mati muda, macam tak pernah jumpa. Ni biasa. Kenapa tuan? Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, umur tak kita guna. Amai mana orang yang hanya datang masjid, tinggal yang tua-tua, surau, masjid, tua-tua. Mana-mana tempat saya pergi, bukan tak ada orang muda, macam ni ramai orang muda kan, tak ada. Maksudnya mesti meletakkan ibadah ini tempat pilihan yang kedua selepas selesai kerja dunia. Allah. Sedangkan nikmat tu, naik basikal
Boleh pergi 10 kilometer rentah negeri. Daripada Selangor satu grup naik basikal sampai Pulau Pinang naik basikal. Nak cerita? Gagah, kuat, stamina tinggi, tenaga hebat. Masjid 3 langkah, bukan 3 negeri. 3 langkah depan rumah, tak sampai, penat naik basikal semalam. Allah bagi nikmat pada kamu, kamu lupa. Simple je, benda yang kita tak buat dan kita tak sedar, kadang-kadang kita menganggap alah biasalah tu. Kan? Itu sebab tuan-tuan sekalian, saya sebut pada tuan-tuan apa yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sambil kita melalui, saya yakin tuan-tuan lebih banyak pengalaman. Berbanding umur, tuan-tuan mungkin lama banyak. Bukanlah saya tak tua lagi, cuma tak tua sangat. Kan? Tua dah juga, cuma tak tua sangat. Kan? Jadi segi sudut tu kita tengok pengalaman saya di pondok saya, di tahfiz saya, tuan-tuan sekalian. Hari Jumaat sebab kuliah bulanan, kuliah mingguan, orang luar datang. Bila orang mari tanya, datang tuan-tuan, ada yang cerita masalah, ada yang cerita macam ni, ada cerita. Majoritinya datang ni jumpa ustaz cerita masalah je lah. Kan? Masalah duit, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah nak mengaji, masalah susah, masalah jiran, macam-macam masalah. Datang cerita tu. Bila tengok-tengok tuan sekalian, kenapa? Lama mana dah hidup, lama mana dah kerja, lama mana dah cari rezeki, tapi seolah tak ada nilai kebahagiaan. Kenapa tuan-tuan? La azidannakum, aku tambah. Tapi ingat Tuhan kata wala in kafartum, kalau kamu kufur. Kufur ni tuan-tuan bukan menjadi kafir dah, mengingkari. Apa yang aku berikan pada kamu, kamu tak pernah fikirkan sesuatu yang aku berikan itu untuk kamu beribadah. Tuan, ibadah ni saya sebut yang kecil ni, solat. Yang maksud saya kecil tu bukan solat tu kecil, maksud benda yang biasa rutin kita buat. Kalau yang ni tak boleh buat, tak boleh tanya lagi Allah sesuatu yang lebih besar. Orang yang Allah Ta'ala ceritakan bagaimana hidup kamu, aku berikan pada kamu tenaga, aku berikan kamu duduk saja, kamu tengok Islam dihina, tak cerita lagi tuan-tuan. Allah letakkan perbandingan orang berjuang dengan orang duduk saja. Itu benda yang tak macam semayang tiap-tiap hari, tetapi benda besar sebab dia membabitkan kepada suatu gerak kerja yang kuat. Apa lagi kita mampu buat tuan-tuan? Sebab tuan-tuan kadang-kadang kita menilai tentang kemenangan Islam melalui segala bentuk proses. Kalau orang politik bicara tentang kemenangan Islam melalui dunia politik dan juga dunia perjuangan negara. Kalau orang yang berdakwah membicarakan tentang kemenangan Islam melalui dunia dakwah, di mana tak capainya tahap ini? Tak capai. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab antara benda besarnya kita mensyukuri apa yang Allah Ta'ala bagi. Syukur ni tuan-tuan bukan hanya ucapan kita sebut terima kasih ya Allah, thank you Allah, dah. Syukur ni dengan kita melakukan sesuatu apa yang Allah Ta'ala buat. Contoh macam kita dengan anak-anak kita, kan? Kita dengan anak-anak kita. Cukup ke tuan-tuan kita bagi duit, kita bagi belanja anak kita ke sekolah, just dia bagi tahu dekat kita terima kasih. Cukup dengan sekadar dia bagi tahu dekat kita terima kasih je. Memanglah kita rasa lega dah terima kasih, tapi apa yang kita nak? Apakah kita nak terima kasih dia? Kita nak sesuatu yang besar, kejayaan dia. Kita nak sesuatu yang dia boleh tunjuk dekat kita. Itu yang kita harapkan. Yang paling besar, kita mengharapkan apa yang kita berikan kepada dia sedikit tu, imbuhan yang besar. Hari Khamis, sehari sebelum saya datang sini Jumaat, semalam saya datang. Hari Khamis, ada orang datang rumah saya. Seorang kakak tu dia selalu bagi infak. Dia datang nak tengok sekolah. Banyak kali dah, bertahun dah dia selalu bagi semangat pada tahfiz. Tak pernah datang. Pernah datang sekali tak jumpa saya. Khamis ni telefon nak jumpa saya, datang jumpa. Dalam cerita, ringkas cerita, dia mengadu tentang anak dia. Dia hantar anak dia mengaji ke pondok dah hampir 8 tahun. 4 tahun pertama dia kecewa. Saya kenal lah Tuk Guru Pondok tu. Bagus, Tuk Guru Pondok tu bagus lah. Tapi dia kecewa dengan anak dia. Anak kata, saya kata kenapa kak? Dia kata Ustaz dah 4 tahun, 5 tahun dia duduk Ustaz. Saya balik, saya bagi tahu dekat dia. Saya kata abang kita nak buat doa selamat. Nanti suruh abang baca doa. Dia lari Ustaz. Suruh baca doa selamat, dia lari. Saya nak cerita tentang kecewa seorang ibu. Saya kecewa Ustaz. Saya tak tahu dia boleh apa 4 tahun dia mengaji Ustaz. Cerita kecewa dia je. Sedangkan kaya. Tak usah kita, dia yang sekolah ni pun dia sponsor ni, dia sponsor ni. Mana anak dia nak apa pun dapat. Tuan-tuan tengok. Saya kata saya kenal anak dia tu. Saya kata saya kenal anak akak tu, kenal sangat.
Sebab pondok tu pondok kawan juga, selalu pergi dan kenal sangat. Saya kata dia baik tak? Dia kata ustaz dalam bab akhlak tak ada masalah ustaz. Saya cakap sepatah pun dia tak pernah jawab. Ikut cakap saya. Tapi kalau saya minta satu, dia pun tak jawab juga ustaz. Cuma dia tak nak buat, dia tinggal. Saya kata Allah, nampak jiwa kecewanya seorang ibu. Saya sebut apa tuan-tuan sekalian? Apakah dia nak balasan daripada nilai ucapan saja? Tak. Itu saya sebut seorang ibu. Itulah yang ada pada diri kita pun. Kita nak sesuatu. Tuan-tuan, kalau kita mempunyai keinginan begitu tuan-tuan sekalian, yang ada kesan pada kita, Allah ni tuan-tuan sekalian, tak ada kesan pun kita. Tuan-tuan, seluruh manusia bermula daripada Nabi Adam AS sampai kiamat, seorang pun makhluk Allah tidak pernah berzikir, tidak pernah ucap terima kasih, tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak memberi kesan sedikit pun pada Allah. Tak kesan langsung. Orang Kelantan panggil tak berdegi. Allah ni tak bergerak kuasa dia, tak bergerak kehebatan dia, tak lemah hidup dia kerana umatnya ataupun hambanya tidak beribadah. Tak bergerak langsung. Kita lupa Tuhan sekalipun, tak akan bergerak tentang kekuasaan dan kehebatan Allah. Tapi kalau Allah lupa kita, Allah lupa kita, Allah Rabbi tuan-tuan sekalian, hidup kita hancur, hidup kita musnah, hidup kita tak ada Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita terlalu syukur, suka sangat, kita selalu banyak seronok terima nikmat. Tak cukup kita minta doa dengan Allah, tak cukup panggil doa, buat doa pula sembahyang hajat dekat masjid, tak cukup buat pula doa selamat kat rumah, buat pula solat hajat dekat rumah, nak minta sesuatu daripada Allah. Tapi apakah kita termasuk daripada kalangan orang yang bersyukur? Saya sebut satu tadi, Allah tak ada anak. Tadi saya sebut contoh-contoh kehidupan. Ada orang kahwin 6 tahun tak ada anak, minta dengan Allah. Ada orang 6 tahun bersusun anak. Bulan 1 seorang, bulan 12 seorang. Bulan 1 seorang, bulan 12 seorang. Allah beri nikmat tuan-tuan sekalian. Yang tak ada anak dengan cara tak ada anak, nikmat juga Allah Ta'ala bagi sesuatu pada dia yang ada. Tapi apa yang kita berikan pada anak-anak kita? Pendidikan. Pendidikan apa yang kita berikan kepada mereka? Nilai-nilai inilah tuan-tuan sekalian, bila kita lihat, kita tengok Allah Rabbi. Pertama nak tengok kita, jauh tak kita nak syukur dengan Allah atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan, keistimewaan, saya nak bawa 2-3 perkara kita lebih tinggi. Keistimewaan besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa tuan-tuan? Kita ada Rasul. Berbanding dengan umat-umat lain yang Allah kurniakan kepada mereka Nabi, dengan umat Nabi Muhammad, Allah kurniakan Nabi kepada kita dengan Nabi yang terbaik. Bukan kita nak buat perbandingan Nabi, tapi itulah Nabi yang terbaik, yang menjadi kekasih Allah, yang Allah letakkan semua agama itu menjadi satu setelah mana? Lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar. Sejauh mana tuan-tuan kita mampu untuk nak mengangkat maruah perjuangan, gerak kerja, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana tuan? Tuan-tuan, saya selalu bicara, bila orang cakap, saya bercakap tentang benda-benda bersentuh dengan politik, kerajaan, pemerintahan, saya sebut tentang dunia politik melalui pandangan Islam. Bila cakap tuan-tuan, ada orang, ustaz tak payah cakap politik lah. Saya kata ni, bila mana kita tak ada ilmu, kita bercakap politik hanya politik semata-mata, tidak ada Islam di dalam politik. Kita bicara tentang pemerintahan, tidak ada hukum dalam pemerintahan. Lalu kita bercakap tentang dunia politik semata-mata, sehingga kita tertinggal hukum Allah di dalam politik. Kita tertinggal agama Allah dalam politik. Kita tertinggal. Kita pisahkan keduanya. Maka pembicaraan kita bicarakan sesuatu perkara yang membabitkan kepada keuntungan dunia semata-mata. Cuba kita bicarakan dunia politik ini melalui hukum Allah. Kenapa kita kena berjuang? Kenapa kita kena cari? Kenapa kita kena buat? Kenapa kita kena lawan? Kenapa kita kena berdepan? Semua itu bila kita cari, duduk daripada sini, kita nak syukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Allah beri kepada kita nikmat iman, Allah beri kepada kita nikmat agama. Islam ni bukan sekadar sembahyang. Kalau agama itu hanya sekadar sembahyang, malam tadi kuliah maghrib di Allah, saya lupa pula nama surau dia. Tadi kuliah maghrib tadi saya diminta bicara tentang Islam. Ini pun tajuk lebih kurang juga. Saya sebut tentang satu ayat Quran yang tuan-tuan sedia maklum. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah bagi tahu masuk Islam semua. Ayat ni biasa kita dengar. Tapi guna istilah kafah tu, apa benda kita nak masuk Islam ni? Tuan-tuan, masuk Islam ni mudah aja. Tuan-tuan syahadah 2 kalimah syahadah, selesai Islam, habis sempurna. Tapi apakah
Kafah, kesempurnaan itu duduk pada syahadah. Kesempurnaan itu duduk pada orang yang memahami dan mengamalkan apa itu syahadah. Itu baru Islam. Kalau kita nak syukur jadi seorang Muslim yang sebenar, duk mana syukur kita kalau kita hanya sembahyang saja dah mencukupi kita Islam? Sebab tuan, kita bimbang payahnya Allah Ta'ala berikan kita kerana umat Islam akhir zaman tak bersyukur. Sebab Allah sebut, syukur ni aku tambah, maknanya aku bagi impak kepada sesuatu perkara yang kamu buat mesti dapat. Tapi ingat, bila kamu kufur, kamu kena ingat, jangan ingat ayat depan ni, ayat ujung dia. La azidan aku azab kamu, hidup susah, hidup sempit, hidup perit. Kenapa? Kerana kita tak bersyukur. Kenapa tak bersyukur? Tak lari daripada Allah. Allah sebut dalam Quran pada auzubillahi minasyaitanir rajim, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah bagi dua, dunia dan akhirat. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang enggan, barang siapa yang menolak, barang siapa yang tidak menerima. A'rad, satu benda yang kita tak terima, kita tolak. An zikri, daripada peringatan aku, apa dia? Quran. Zikri, peringatan Allah, Quran. Itulah duduknya amalan perintah Allah yang berkaitan dengan Islam. Nikmat yang sangat besar pada orang Islam. Nikmat iman dan Islam. Apa Allah Ta'ala kata? Fa innalahu ma'isyatan danka. Kamu akan hidup sempit. Sempit pemikiran, sempit kehidupan, tak pernah rasa tenang. 60 tahun daripada dulu hidup dalam keadaan susah. Kalau orang politik fikir susahnya, pemerintahan susahnya. Allahu Rabbi. Kenapa tuan-tuan? Allah sebut, semua Allah cerita dalam Quran. Tuan-tuan, Quran ni kalau kita baca satu persatu ayatnya, kita akan tengok hidup kita ni, semua Allah cerita dah dalam Quran. Cuma kita kadang-kadang banyak sangat terlepas pandang pada apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Sebab Quran ni kan nikmat ni. Suka sangat nikmat Allah, tapi kamu tak pernah syukur pun nikmat Allah. Bukan tak syukur langsung, tak syukur juga. Betul, syukur juga. Tapi syukur kita itu tidak membawa kepada la azidannakum, penambahan, kesan, kebaikan kepada kita. Bila mana syukur itu tidak setimpal dengan apa yang kita perolehi pada hari ini. Kadang-kadang tuan-tuan tengok majlis kuliah agama kan, alhamdulillah ramai. Saya pergi pusing habis dah Malaysia ni berjalan kuliah, walaupun ada surah yang tak masuk lagi. Pengalaman sikit yang ada ni, tengok kadang-kadang subhanallah. Lama pula Allah uji kita dengan PKP ni kan. Alhamdulillah lah, sampai Perak ni boleh lagi kuliah. Selangor tak boleh kuliah dah. Minggu lepas pergi ke Pahang, orang Pahang dengar kata saya orang Selangor datang, takut dah dengar kuliah. Dengar kuliah takut daripada orang Selangor. Dia tengok saya pun dah rupa corona dah katnya. Takut sangat. Subhanallah. Hilang, manusia hilang arah, hilang tempat. Tuan-tuan, akidah yang Allah berikan kepada kita ni besar. Saya selalu bercakap, orang tanya saya banyak, Ustaz, apa hukum kita kena ikut SOP ni? Tak ada dalam Quran pun. Saya kata wajib ikut. Dari segi sudut hukum fiqh, wajib kita ikut SOP yang ada. Sebab apa tuan sekalian? Sebab dia bawa mudarat yang lebih besar. Tetapi dalam keadaan SOP yang kita ikut ni, kita kena jaga hukum Allah, kena jaga semua. Jangan ikut SOP saja. SOP yang manusia tentu kita ikut sangat. SOP yang Allah tentu tak ikut pula. Kena ikut semualah. SOP ni kena ikut. Kita kena jaga. Benda yang kita nak buat dalam hidup kita, benda perkara kita lalui, kena jaga. Sebab itu benda agama. Agama ni ada satu benda yang mendatang mengikut keadaan hukum. Fiqh ni, dia akan berlaku sesuatu hukum. Ada hukum yang ketetapan, ada hukum yang mendatang. Mendatang ni apa? Dia tengok apa benda berlaku, datanglah satu hukum pada kita. Sebab dia ada kaedah, dia ada kawaid. Kaedah untuk nak meletakkan satu hukum. Benda-benda baru yang berlaku, macam mana kita nak meletakkan hukum kalau sekiranya hukum tu hanya berlaku di zaman Nabi saja. Dia akan datang satu benda yang baru untuk nak dihukumkan kepada kita, macam mana kita boleh buat ataupun tidak. Penyakit-penyakit, kehidupan-kehidupan, hukum-hukum, benda-benda halal haram sebagainya. Dia hidup, itu fiqh. Itu sebab kalau kita tengok, saya buat contoh satu mudah, solat kita. Siapa berani bangkang kata solat ni boleh kurang daripada 5 waktu? Siapa berani ubah waktu solat? Tak ada orang pun. Semua kata tetap sama. Solat 5 waktu ubah. Tetapi bila datang satu keadaan, kita sendiri boleh ubah hukum solat. Contoh, musafir, ubah selalu. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Semayang waktu masing-masing boleh kongsi-kongsi. Kenapa boleh berubah? Kalau berlaku perubahan keadaan. Nampak? Kalau duduk saja tak boleh. Pergi pasar malam balik nak jamak. Tak boleh tu.
Tapi kalau kita keluar lebih pada 2 marhalah, dah boleh. Kenapa boleh? Bila berubah keadaan, dia boleh berubah hukum. Ini fiqh. Maka tu datanglah benda-benda yang baru pada kita kadang-kadang. Itu hebatnya Islam. Tapi kadang kita tak lalui perkara begitu. Tuan-tuan mati Allah. Yang kedua, seronok menuntut ilmu. Seronok sangat menuntut ilmu. Bagus kan? Baguslah. Sebab Nabi perintah, Allah perintah, agama perintah pada kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimin aw kama qala. Menuntut ilmu itu fardu bagi orang Islam, lelaki dan perempuan. Berarti bagus menuntut ilmu, tapi persoalannya ramai orang yang suka menuntut ilmu, tapi tak semua orang menuntut ilmu itu beramal dengan ilmu dia. Ni rupanya ni menjadi sebab kepada kita kenapa Allah Ta'ala tutup pintu hidayah dan taufik. Tertutup pintu taufik Allah pada kita. Bila mana kita rajin, seronok cik ilmu. Ada orang seronok duduk majlis ilmu ni. Sebab majlis ilmu ni tuan-tuan, orang dapat merasai, dia tenang. Majlis ilmu tenang. Seronok duduk majlis ilmu ni tenang, relax, sedap tuan-tuan majlis ilmu ni. Kan? Betul tuan-tuan. Tuan-tuan dekat rumah boleh tidur sambil duduk? Tak boleh. Majlis ilmu boleh. Contohlah nak sebut, memang mudah, tenang, betul. Kan? Memang sambil duduk, kadang-kadang sambil dengar rayu je kan. Tahu-tahu, bila taufiq hidayah, alhamdulillah. Nak cerita tenang. Kau dah tenang sebab malaikat ada. Walaupun syaitan ada dalam majlis ilmu ni nak kacau kita, tapi malaikat datang dengan rahmat Allah majlis ilmu. Besar tuan-tuan, majlis ilmu dah kecil. Allah janji dekat kita tuan-tuan. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utu ilma darajat. Allah sebut Quran Subhanallah. Ya Allah bagi tahu ni. Ke dia tak percaya juga? Allah kata, yarfa'illah, Allah akan angkat. Mana bukan Allah janji untuk orang lain buat dah. Allah bagi tahu dia, aku akan angkat. Yarfa'illah, Allah sendiri akan angkat. Angkat siapa dia? Alladzina amanu minkum. Yang pertama orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Walladzina utu ilma darajat. Yang kedua orang-orang yang berilmu daripada kalangan kamu. Subhanallah tuan-tuan. Darajat itu pun dibahaskan oleh para ulama. Allah tak sebut berapa darjat Allah angkat. Kan kadang-kadang kita dengar Allah bagi 27 pahala bagi orang yang sembahyang berjemaah berbanding sembahyang seorang. Allah sebut, kadang-kadang Nabi sebut nilai-nilai. Dalam hadis-hadis ada sebut nilai-nilai dia, banyak mana Allah bagi, gandaan pahala dia. Ada yang Allah sebut, Allah tak sebut dengan nilai dia. Allah sebut darajat. Apa makna dia? Beberapa darjat. Ulama-ulama tafsir jumhur mengatakan apa? Maksud beberapa darjat itu gambaran darjat yang tak mampu dihitung dan difikir oleh makhluk. Itu darjat Allah. Allah nak bagi pangkat ni, benda yang manusia tak boleh nak fikir, ataupun benda yang manusia tak boleh nak mampu untuk nak menghitung, nak kira. Banyaknya darjat Allah Ta'ala bagi. Lama-lama tafsir sebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pemberian Allah bukan biasa, tapi luar biasa. Kalau biasa senang je kan. Kan, siapa buat ni, hari ni kita belanja makan ni. Relax lah, tak belanja makan apa, aku boleh makan sendiri. Tapi yang nak dibagi ni benda besar. Bukan benda kecil-kecil. Kamu kena buat ni dulu. Dapatkan sifat ni dulu. Oh dapat. Sebab Nabi sebut tentang Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tuan-tuan tengok. Nabi ulas. Apa yang Allah sebut? Man salaka tariqan. Siapa-siapa saja daripada kalangan kamu salaka tariqan, melalui kesusahan, kepayahan untuk menuntut ilmu. Susah, payah. Kan nak mari mengantuk, penat, letih, jumpa orang, ustaz sama je. Sebelum ustaz ngajar tahu dah apa ustaz nak ajar. Kan ustaz ni tak ada kerja lain dah. Dia suka je kerja dia. Ustaz ni langsung tak ada suka. Ustaz suka pun dia marah, ustaz tak suka pun dia marah. Ustaz ni masuk-masuk salam serius sampai habis, serius saya suka pun tidak. Ustaz ni asyik suka tak tahu mana ilmu. Ustaz ni pula dengar suara slownya tak dengar langsung mengajar apa tau. Ustaz ni pula mengajar macam orang ni pekak sangat, kuat ni suara. Semua tak betul. So, ustaz ni. Kan? Kalau ikut orang komplain tuan-tuan, tak ada orang boleh mengajar tuan-tuan. Orang ni suka ni, orang ni suka ni. Tak. Jangan fikir tentang ustaz, fikir tentang kita, apa kita dapat daripada apa yang kita dengar. Apa yang kita dapat hari ni? Itu yang fikirnya. Ilmu, marilah. Sebab apa? Sebab itu termasuk daripada ujian kesusahan untuk menuntut ilmu. Ujian kesusahan. Kan ada ustaz mengajar, dia sebut bab ni.
Ada 4 perkara. Dia bincang satu, lepas tu dia kona sampai bila taufik. 3 tak ada. Kawan dah menuliskan ni. Lagi 3 ustaz bila? Ustaz datang bila lagi? 2 tahun lagi baru sampai pula. 2 tahun lagi sama ada kita dah padam ataupun ustaz tu padam. 2 tu je. Tidak pun 2 tahun lagi datang buat tajuk lain pula. Datang lagi 6 perkara. Baca 1 habis tak ada. Ada ustaz kita kan? Kita marah juga. Ustaz dia tak payahlah. Sebut 6 bagi 1. Sebut 3 bagi 1. Marah juga kita. Tak apalah. Sebut 4 bagi 1. Yang 1 tu buat dulu nak tengok. Kan? Kita banyak mempertikaikan satu benda. Tak apa, itu nak sebut saya kata buat apa? Antara kesusahan-kesusahan yang akan berlaku pada kita. Tak apa. Sebab Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Kamu susah payah untuk kamu melalui proses nak dapatkan ilmu ni memang susah. Tapi kesusahan kamu tu apa Nabi kata? Sahalallah. Bukan Nabi yang buat. Nabi bagi tahu, sahalallah. Siapa dia? Allah akan gantikan kesusahan dengan sahala, memudahkan. Allah tukar. Sahalallah, Allah akan memudahkan kamu tariqan ilal jannah. Kamu susah nak pergi tuntut ilmu, Allah mudahkan kamu jalan masuk syurga. Hak syurga ni tadi tuan-tuan yang Allah sebut tentang darajat. Tuan-tuan boleh cerita syurga banyak mana? Tuan-tuan boleh cerita nikmat syurga bagaimana? Kita hanya mampu dengar. Apa yang kita dengar sebutlah hadis Nabi. Nabi kata apa? Kalau kamu tahu tentang nikmat syurga yang kamu pernah dengar, ingatlah sesungguhnya syurga itu 1000 kali ganda daripada apa yang kamu dengar. Kalau kita dengar nikmat syurga, oh syurga ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sesungguhnya syurga itu nikmatnya 1000 kali ganda daripada apa yang kamu dengar. Allah. Mana hak dengar tu sedap sampai pejam mata tu kita dengar tu. Rupanya nikmat syurga bukan macam tu, hebat lagi. Kenapa? Tak mampu dah kita nak fikir tentang nikmat syurga yang begitu hebat. Subhanallah, saya pernah baca satu kitab dialog ahli syurga yang duduk syurga paling bawah dengan syurga nombor 2. Dia 7 tingkat kan, syurga 8 tingkat syurga. Syurga paling bawah dengan nombor 2. Allah pertemukan, ada hari-hari perjumpaan, ahli syurga kumpul. Satu kitab saya baca. Kisah diceritakan oleh seorang tabi'in. Minta maaf tapi tak lengkaplah maklumatnya. Maksud saya tak ingat nama tabi'in itu, saya pun dah lupa ingat masa belajar dulu. Ada kitab kita mengaji, ada kitab kita baca-baca. Hak baca tu teringat. Ada satu kisah. Tak apalah jadi kisah kita dengar. Dialog di antara ahli syurga dengan ahli syurga yang tingkat kedua. Dia tanya, kamu macam mana kamu duduk syurga? Oh, dia kata seronok sungguh, kata dia. Kalau ni lah aku tahu daripada dulu lagi syurga macam ni, ya Allah. Hebat seronok duduk syurga. Cerita lah apa dia. Dia kata cawan dalam bilik aku tu ada permata. Cawan tu dia letakkan permata-permata di cawan tu, sehingga kan air yang masuk ke dalam cawan tu menjadi air yang paling segar, paling sedap yang aku pernah minum dalam hidup aku, kerana permata tu. Dia kata satu lagi tu benda sedap waktu seronok. Cerita tentang hidup seronok. Dia kata aku duduk, kata dia, tengok buah-buahan dekat apa luar daripada bilik dalam syurga ni. Pokok buah, ya Allah, hebatnya, kata dia. Semua buah aku pandang je, terdetik di hati aku sebut nak pandang apple jadi. Detik hati je, syuk Allah jadikan. Ya Rabbi, hebatnya. Lepas tu dia tanya, kamu macam mana tingkat atas? Dia kata aku ni tingkat atas, cawan aku tu daripada permata yang letak dekat cawan kamu tu. Dia ni ada permata dekat cawan, yang ni permata tu jadi cawan. Terkejut dah. Sedapnya. Cerita balik. Dia kata aku tengok buah ni sampai juntayan-juntayan buah-buahan di bilik aku. Lagi sedap tadi tengok je. Kalau ni juntai tu buah mari dalam bilik. Cerita punya buat perbandingan. Dia kata, ya Allah, kalau aku tahulah nikmat syurga yang ini sedap, saya aku akan beribadah lebih daripada tu. Baru 2 tingkat nak sampai 8 tak tahu jadi apa. Apa tuan-tuan sekalian? Nak gambaran syurga. Tak mampu, saya nak cerita tak mampu kita fikir hebatnya syurga. Maka Allah sebut, siapa dia? Alladzina utu ilma darajat. Orang yang ilmu di kalangan kamu. Allah bagi darajat, nilai darjat tinggi sangat. Syarat dia apa tuan-tuan sekalian? Beramal dengan ilmu. Allah Rabbi ya Karim, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala bagi kat kita ilmu bukan senang. Ilmu nak tuntut pun payah dah. Penatnya bila mana kita tak beramal. Apa beza kita? Tuan-tuan sekalian, kita dapat pahala tuntut ilmu tapi tak dapat nilai daripada ilmu yang kita tuntut.
Ulama kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tak beramal macam pokok tak berbuah. Macam kerja sia-sia, siram isi baja, tak ada apa-apa hasil pun. Mari penat, mengantuk, tertidur, tapi tak ada apa-apa sebab tak beramal. Setengah ulama kata al-ilmu bila amalin kal junun. Setengah ulama kata ilmu yang tidak beramal diibarat seperti orang gila. Lagi dahsyat. Tak ada apa-apa faedah langsung. Tahu tadi tak ada apa-apa sebab dia gila. Tapi jangan pula kita kata orang tu gila pula. Tumbuklah kan. Nak sebutnya tetap nilai ilmu. Kalau kita bicara ilmu ni tuan-tuan sekalian, Allah Rabbi, dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis ada bicarakan tentang ilmu. 6 peringkat orang menuntut ilmu ni tuan-tuan. Peringkat yang paling teruk sekali tuan-tuan sekalian, paling bawah sekali peringkat orang menuntut ilmu ni. Tuan-tuan sekalian, dia mari, dia duduk, dia tidur je. Mari tidur. Sandar, mari-mari, Assalamualaikum, tidur sampai habis tuan-tuan. Itu paling teruk. Paling teruk tuan-tuan termasuk daripada kalangan orang yang menuntut ilmu. Bawah pada tu tak ada. Tak mari duduk kat rumah saya saja tersaharap. Mari ni. Saya sebut paling teruk lah. Atas tak saya sebut lah. Tak apa. Kan? Balik-balik rumah tanya. Tadi siapa kuliah? Ustaz daripada Selangor kuliah. Kan? Apa dia cerita? Panjang, sejam Ustaz tu ceramah. Dah apa dia cerita bang? Dia kata Ustaz tu cerita, abang simpulkan ada 2 perkara penting. Sejam aku ceramah 2 je dia dapat. 2, dia simpulkan lagi. Hebat pada Ustaz dia. Apa dia? Dia kata yang pertama Assalamualaikum, yang kedua bila taufiq hidayah kata dia. Ada. Dia masuk-masuk dengan salam, lepas tu dia lelap, tahu-tahu lagi habis bila taufiq hidayah dia. Itu pun dapat pahala tentang kerana duduk majlis ilmu. Nak cerita ilmu ni berkait dengan dia pun. Tapi bukan cerita ni suruh tidur dah, tapi yang sebut itu pun dapat ilmu. Satu hari Nabi SAW bagi kuliah tuan-tuan. Nabi bagi kuliah. Sebelum Nabi nak mulakan kuliah, Jibril turun. Turun jumpa Nabi. Jibril turun jumpa Nabi. Orang lain masa Jibril turun tu tak nampak lah Jibril. Kan nampak tinggal Nabi seorang je lah. Kan? Jibril bagi tahu kat Nabi akan berlaku kisah ketika kamu sedang mengajar kejap lagi. Jibril pun cerita pada Nabi begini. Tengah kuliah berlaku sungguh. Nabi Jibril cerita dia berlaku sungguh. Sebab Jibril turun tu Nabi bawa salam Allah kepada Nabi untuk ceritakan 3 orang perangai yang datang masa kuliah kamu. Tengah kuliah jadi sungguh 3 orang tu. Habis kuliah Nabi tanya para sahabat. Bukan kata Nabi saja. Para sahabat ni pun dah tertanya-tanya pada Nabi ni. Nak tanya Nabi ni. Kan? Pasal apa ni? Sebab biasa dia orang tak ada orang datang lambat. Tiba-tiba ada orang datang lambat kuliah Nabi. Habis kuliah, Nabi tanya para sahabat. Nabi tahu dah sahabat ni tertanya-tanya. Nabi tanya para sahabat. Nabi kata, nak tak kamu aku ceritakan kepada kamu perihal 3 orang yang datang lambat kuliah tadi? Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Kami nak tahu sangat. Kami pun tertanya-tanya dah tadi ni. Nabi kata, sebelum aku mulakan kuliah tadi, Jibril turun. Allah utuskan dia jumpa aku untuk mengkhabarkan tentang kisah 3 orang ni. Apa 3 orang ni punya cerita? Dia kata, yang pertama, aku dah mula kuliah tadi. Muqaddimah dah terlepas dari sikit. Dia datang. Lambat yang pertama. Maksudnya, masih awal lah. Berbanding dengan kumpulan hak lambat ni. Masih awal. Dia datang dah lah lambat. Datang-datang, mari-mari, duduk kat tengah. Kan? Datang-datang, mari cari-cari tempat kosong, ada kosong, mari duduk kat tengah. Lambat pun, mari duduk kat tengah. Dia, Jibril bagi tahu dekat aku. Jibril kata, Allah kirim salam pada dia tu. Kirim salam, tuan-tuan. Kita kalau dapat pesan ketua kampung, kirim salam pun rasa seronok dah. Bawa ketua kampung, tuan-tuan. YB, tadi jumpa YB kirim salam pada Kak Haji. YB ingat aku. Oh, rasa dah tuan-tuan sekalian. Kan? Tak saya kata YB, bekas YB pun seronok dah. Mantan YB bila? Dah pencen YB tu pun. Mantan bila? YB ni dulu kawan dengan ayah kau lah, dia kirim salam kat kau. YB tu zaman ayah kita dulu. Dapat kirim salam kat kita pun rasa seronok dah. Kan? Ini Allah kirim salam. Nampak? Allah kirim salam. Nabi berkata Allah kirim salam kat dia. Dan kalau dia minta di bilik mana dia nak duduk dalam syurga Allah, nescaya Allah tunaikan permintaan dia. Kan? Tuhan mari lambat kan? Nabi kata orang lambat yang kedua, dia mari lambat sangat. Dah separuh dah kuliah. Dah habis tajuk dah. 4 perkara dah tilang 2. Tinggal 2 je lagi. Mari-mari tuan-tuan sekalian. Lambat sangat nak duduk ke depan, malu duduk kat belakang. Duduk celah-celah lansir, tepi-tepi dinding duduk tuan-tuan. Bukan yang sinilah, bukan. Kan kalau duduk lansir macam kebetulan dia lansir. Yang duduk tepi-tepi tiang duduk
Sebab malu nak ke depan. Jibril bagi tahu kat aku, Allah malu dengan dia. Kenapa? Kerana bersungguhnya dia nak datang mengaji walaupun lambat, nak mari juga walaupun malu lambat, tapi mari juga mengaji. Allah malu dengan dia. Jika sekiranya dia mohon sesuatu dengan Allah, nescaya Allah akan tunaikan permintaan dia. Hak tadi boleh pilih tu dah. Hak ni kalau dia minta, Allah akan tunaikan permintaan dia. Sahabat-sahabat semua terkejut. Nabi pun diam. Sahabat tertunggu ada orang ketiga, lambat lagi, ada lagi seorang lambat. Ingat 2 orang je, 3 orang lambat rupanya gitu. Sahabat pun tanya pada Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa salithah, macam mana orang yang ketiga tu? Nabi tak nak cerita pada peringkat awal ikut pada riwayatnya. Tapi bila mana sahabat tanya, Nabi pun cerita. Nabi kata yang lambat tadi, dia datang, dia tengok orang tengah kuliah. Dia pun basuh kaki dekat paip, dia tengok, kuliah pula. Lepas basuh kaki, start motor balik. Tak naik terus langsung. Nabi kata apa? Yang orang ni dia masuk dalam kumpulan al-mangkuk wal hayunun. Mangkuk ayun. Nabi tak sebut gitu, jangan tulis pula kan. Kau tengok ada tulis mangkuk ayun jenuh kau Arab kan. Tak ada. Nabi kata apa? Allah beritahu dekat dia orang ni. Siapa dia ni? Fa ana bari'u minhu. Apa Jibril kata? Allah beritahu aku lepas tangan dalam hidup dia. Kau pergilah nak hidup kat mana-mana. Aku tak ambil cara, aku tak ambil tahu dekat kamu. Allah, tuan-tuan. Nak cerita apa tuan-tuan? Besarnya majlis ilmu. Dan ustaz kami ni datang awal, tak ada pun masuk dalam 3 orang tadi. Takkan nak kena balik dulu baru datang pun dah. Tak tuan-tuan, hak tu paling baik lah tu, hak tu dalam cerita tu. Bila tuan-tuan hak yang datang awal, lebih baik lah daripada hak tu. Kalau yang tu tuan-tuan sekalian, minta dekat Allah nak duduk, tuan-tuan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudah masuk terus itu je ke syurga Allah. Tapi kalau kita cakap pasal syurga neraka, orang marah kan. Orang kata ustaz ni kerja jual syurga je. Kalau aku cakap kepala otak, kalau marah, kau mengaji tak nak. Marilah mengaji. Dengarlah hadis Nabi, baru tahu orang jual syurga tak jual syurga. Kita bukan jual, kita beritahu sesuatu perkara disebut oleh Allah. Supaya kamu faham, itu sebab ilmu ni penting kepada amalan. Supaya kesan itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Tapi kalau kita tak beramal, kita tahu macam mana kita nak beramal dengan sesuatu tanpa kita tahu. Nak amal ni tuan-tuan, benda mesti kita kena tahu. Maka nak tahu ni kena mengaji. Mengaji ni lah majlis ilmu yang kita kena duduk. Sebab Imam Ghazali kata ada 4 perkara. Macam mana kamu nak pastikan diri kamu istiqamah dalam hidup, dalam agama, dalam beramal. Saya tak nak sebut 4-4, sebut satu je. Hak ni tak habis 4 ni. Sebut satu je. Apa dia? Salah satu di antaranya, kena wajib menghadiri majlis ilmu. Itu antara amalan yang akan menjadikan kamu istiqamah. 3 lagi kita cerita kemudian. Kalau nak, jemput aku lagi. Kata tak dapatlah 3 tu. 4 perkara tuan sekalian. Satu dia, rajin majlis ilmu. Tuan-tuan. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga apa berlaku tuan-tuan? Kita orang yang banyak melakukan dosa tapi lambat bertaubat. Saya dosa ke ustaz? Rasa macam tak dosa je, rasa. Kullu bani Adam khata'un, Nabi kata. Semua tiap-tiap anak-anak Adam ni berdosa belaka. Dosa belaka kita. Berdosa. Imam, nazir, pengerusi, ustaz, siapa semuanya dosa. Kullu bani Adam. Siapa bukan anak Adam tak dosa dah. Dah Bani Adam, kita anak Adam tidak. Manusia ni semua dipanggil Bani Adam. Kambing ni bukan Bani Adam. Tak boleh tak dosa. Kalau kita kata kita tak termasuk dosa, bolehlah. Jadi kawan-kawan suatu dengan dia. Sebab kullu Bani Adam khata'un. Setiap anak-anak Adam tu semuanya dosa. Dan setiap orang yang berdosa, paling baik daripada kalangan dosa adalah mereka yang bertaubat. Taubat. Allah suruh kita bertaubat selalu tuan-tuan sekalian. Sebab tuan-tuan lepas sembahyang istighfar. Nabi tuan-tuan maksum, tak ada dosa. Paling sikit Nabi beristighfar tuan-tuan sekalian satu hari 70 kali. Satu hari. Nabi ni tak ada dosa, satu hari 70 kali tak kurang. Kalau kita buat 10 kali setiap lepas sembahyang, baru 50 kali tuan-tuan. Kalau kita campur dengan sembahyang sunat, alhamdulillah. Biasa Nabi istighfar banyak mana tuan-tuan? 300 kali satu hari. Nabi beristighfar dengan Allah, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Takut
takut ada benda Nabi buat berdosa. Sedangkan Nabi kita tahu sifatnya maksum. Ya Rabbi ya Karim. Kita tuan-tuan dosa dengan pahala, berebut dosa tuan-tuan. Keluar je rumah, berebut syaitan ikut. Ni syaitan tunggu dekat pagar surau. Keluar surau ikut balik syaitan nak ikut kita tadi. Kita ni tuan-tuan, itu pemalas lagi nak bertaubat. Sifat tuan-tuan. Allahu Rabbi. Istighfar ni Allah Ta'ala bagikan kekuatan kepada kita. Allah bagi kekuatan kepada kita. Dan Allah bagi ruang kepada kita untuk kita nak bertaubat dengan Allah. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Kita bicara tentang diri kita, dosanya kita dengan agama, dosanya kita dengan Allah. Ya Rabbi. Apa benda yang kita tak buat tuan-tuan? Ya Allah bagi kat kita dengan umur kita. Allah bagi kat kita segala-galanya. Allah merayu pula kita. Allah merayu. Dalam satu hadis kursi Allah merayu. Allah sebut dekat Nabi SAW. Kita cerita tentang kalau Allah tu nak suruh kita bertaubat, kita pula tak nak bertaubat. Allah kata kepada Nabi apa? Ya ibadi antum tukhti'una laylan wa naharan. Dia kata, wahai hamba-Ku, kata dia, kamu ni berdosa siang dan malam. Antum tukhti'una laylan wa naharan. Kamu ni, wahai hamba-Ku, siang malam berdosa. Ufti'una, maka aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala akan ampun. Maka Allah Ta'ala minta nak buat apa? Allah Ta'ala kata apa? Tastaghfiruni. Allah sebut dalam hadis kursi kepada Nabi SAW. Allah beritahu kamu ni banyak dosa. Tapi Allah kata apa kat kita? Allah kata aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dengan syarat tastaghfiruni, hendaklah kamu selalu beristighfar, bertaubat kepada aku. Astaghfirunak, aku akan ampunkan semua dosa kamu. Tuan-tuan, Allah sebut begitu dekat kita tuan-tuan. Tapi apa kita buat tuan-tuan? Tak rasa berdosa, Nabi dihina tak rasa berdosa, agama Allah dipermain tak rasa berdosa. Tak mari nampak dosa tu besar. Tuan-tuan, menegakkan agama Allah bukan sunat, wajib. Saya nak sebut tuan-tuan sekarang, banyak tempat saya pergi saya sebut. Dunia kita dalam negara kita Malaysia tuan-tuan. Antara perkara kita nak kena buat tuan-tuan sekalian untuk kita nak buktikan bahawa kita ni Muslim sebenar di hadapan Allah tuan-tuan. Salah satu benda kita buat, kita kena daulahkan Al-Quran, hukum Allah. Tuan-tuan, dalam konsep hidup dunia ni, nak daulahkan hukum Allah, tak boleh nak buat tuan-tuan sekalian tanpa melalui dunia politik. Saya pergi mana-mana tuan-tuan sekalian, orang tanya saya kata wajib umat Islam berpolitik, wajib. Kerana dengan cara itu kita boleh masukkan diri kita salah seorang di antara orang yang terlibat untuk mendaulahkan agama Allah. Wajib, bukan sunat. Tak boleh duduk saja, melainkan kamu uzur, itu pun kamu wajib memberi penyaksian di hadapan Allah. Kamu ada saham untuk menegakkan agama Allah. Bukan sunat tuan-tuan. Tapi disebutkan kata, ustaz ni tak habis kerja lain, politik. Kerana nak pelempang je. Memang politik itu salah satu di antara perkara Islam kita nak buat tu, sebab bila kita tidak ada ilmu, kita tak belajar, kita kata politik itu satu benda yang kotor. Cuba kita kaitkan setiap perbuatan, amalan hidup kita dengan Islam, semuanya ada kaitan dengan agama Allah. Ni tuan-tuan, kita nak syukuri. Semua kaitan dengan Allah, maka kita kena buat hidup kita. Mesti buat benda yang Allah Ta'ala perintah. Ini tak ada tentang Allahu Rabbi. Saya ni malas lah ustaz politik-politik ni. Saya nak pergi dengar kuliah je. Kuliah yang kamu dengar tu ilmu. Apakah ada ilmu yang membicarakan tentang tak perlu kamu berpolitik? Ustaz mana yang kata tak wajib politik tu? Kalau tak ada politik, boleh? Boleh. Cuma bagi tahu dekat saya, apa jalan kamu nak tegakkan negara Islam? Apa jalan kamu nak angkatkan maruah agama Allah? Apa jalan nak buat kalau tanpa dunia politik? Boleh tak apa. Kami tak nak politik-politik ustaz. Okey, buat cara yang mana paling baik. Datangkan pada saya kaedah-kaedah fiqh yang kamu boleh gunakan untuk kamu tegakkan negara Islam. Kita nak boleh berbincang. Setakat mana kita boleh berbincang? Dengan sebuah pemerintahan yang tidak menerima Islam, boleh terima Islam. Tapi kalau boleh bincang terus, kalau boleh teruskan dengan perbincangan yang dibenarkan Islam. Jalan terakhir dia perang. Sebelum nak pergi perang, kena buat apa saja benda yang boleh menyelamatkan agama dan meruah umat Islam. Selagi mana tak berlaku bertempat darah, buat cara bincang, cara politik buat. Asal boleh. Jangan sampai tak buat. Maka boleh buat. Bincang setiap mana kita boleh. Kita boleh, kerajaan ni boleh bincang. Jadi kita nak buatkan Islam sikit-sikit. Alhamdulillah kita bincang.
dia boleh menerima kita untuk bersama dalam pemerintahan. Kita masuk untuk nak bicara. Tapi itulah politik. Tapi tuan-tuan, orang marah. Tuan-tuan, saya nak sebut apa? Saya nak kaitkan dengan dosa. Dosa, tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Al-Maidah ayat 44. Dan barang siapa dia? Siapa saja. Barang siapa ni bukan menteri saja. Barang siapa ni siapa saja. Menteri ke, tok guru ke, ustaz ke, pelajar ke, tukang kebun ke, cikgu ke, orang tua ke, orang muda ke, lelaki ke, perempuan ke, siapa saja. Lam yahkum, tidak berhukum, tidak menetapkan sesuatu perkara anzalallah yang telah diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, kamu daripada kalangan orang yang kafir. Ustaz sedapnya kata kafir. Lah bukan aku cakap kan Quran tu. Kan Quran sebut tu. Takkanlah jadi kafir gitu je. Dah adalah perbahasan dia. Tapi dah sebutnya apa benda yang kita boleh buat. Sedangkan dosa, tuan-tuan. Dosa kita meninggalkan tanggungjawab kita dengan agama. Bukan free-free. Allah bagi kita ni percuma belaka, tuan-tuan. Allah minta apa kat kita, tuan-tuan? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahu dah ni. Aku lantik kamu dekat dunia apa? Fil ardi khalifah. Untuk kamu jadi pemimpin dunia. Jaga agama Allah, angkat setiap kita. Nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita apa, tuan-tuan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya oleh Allah tentang kepimpinan kamu. Setiap kamu ni akan bertanggungjawab atas apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, dan terakhir, kita ada dua hidup, dunia, akhirat. Yang keempat apa, tuan-tuan? Kita tahu dunia tu sementara, tapi kita kejar dunia seolah dunia tu kekal. Kita tahu akhirat tu kekal, tapi kita tidak berusaha untuk nak dapatkan akhirat sebagai tempat hidup yang kekal. Ni, tuan-tuan semua tahu. Ada kita tahu kalimah yang menggunakan istilah meninggal dunia, yang akan berlaku pada setiap insan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap hidup akan mati. Tuan-tuan, hidup kita ni 3 hari. Semalam, hari ni, esok. Ni biasa orang dengar ni. Semalam, tuan-tuan, habis. Ni, kita mari subuh ni, nak mula pagi ni, semalam habis dah. Hak dimakan habis, hak berjalan habis, hak seronok habis, semua habis semalam. Kalau ada tak selesai, tinggalkan. Hak mana boleh teruskan, kita teruskan kalau ada kaitan dengan kehidupan ni. Kalau tak ada, lepaskan, cari hari ni. Kenapa? Hari ni saja peluang yang kita ada. Untuk apa? Untuk esok. Sebab esok belum tentu. Ramai mana orang mati tengah kuliah subuh? Ramai mana orang mati balik daripada kuliah? Alhamdulillah. Tapi kalau balik kedai kopi, mati balik daripada kerja, ya Rabbi ya Karim. Kadang-kadang bukan jauh dalam rumah kita, keluarga kita, kadang-kadang jiran tetangga kita, ya Rabbi ya Karim, yang tidak menduga kematiannya. Manusia boleh duga, tapi ketetapan Allah tu lebih baik, lebih hebat. Saya hilang ayah baru 2 minggu lebih kurang. 2 minggu ayah saya meninggal. Sakit bara hati. Last kali, tuan-tuan sekalian, buat apa, MRI, bukan MRI, apa benda tak masuk terowong tu. MRI dia, masuk terowong tu. Doktor tengok dah sampai tahap stage 4 dah. Tahap 4 dah. Dia kata, Ustaz, ada lebih kurang, ikut kajian daripada doktor, kata peluang hidup ada lebih kurang dalam 3 bulan. Dengar tu, tuan-tuan, nak runtuh jiwa. Tapi fikir, yelah, dia sebut itu daripada ilmu kedokteran tu lah, Ustaz. Ada orang tak suka dengar, tapi saya kata betul. Yelah, itu ilmu dia. Boleh mengatasi ilmu Allah tak? Ada orang, tuan-tuan, 3 bulan, rupa 6 tahun hidup. Subhanallah. Sehat walafiat. Ustaz Hanafiah Malik kan? Subhanallah, tuan-tuan. Dia bagi tahu lebih kurang 6 bulan, doktor kata dia. Sekarang, tuan-tuan, alhamdulillah sehat. Allah bagi. Ayah saya Allah kata lebih kurang dalam 3 bulan, dia kata dia, Ustaz. Lebih kurang 3 bulan. Sebulan setengah, dekat 2 bulan, tuan-tuan, dah pergi temu dengan Allah. Nak cerita apa, tuan-tuan? Manusia boleh merancang, tapi ketentuan Allah. Tuan-tuan, kita tak tahu esok. Saya pernah kuliah subuh, tuan-tuan. Orang meninggal depan saya kuliah subuh. Kuliah subuh.
Seorang pakcik tuan-tuan kan duduk, dia selalu duduk di sana. Itu peminat saya tuan-tuan. Kalau saya tak datang kalau subuh dia telefon tuan-tuan. Kenapa Ustaz datang pagi tadi saya tunggu? Kan? Saya pun ada peminat juga tuan-tuan. Bukan tak ada. Walaupun tua pun rasa seronok dah. Ada peminat tu orang. Saya datang tuan. Dia akan usaha tua tuan-tuan. Umur 70 lebih. Datang jalan lambat. Kalau saya habis kuliah tuan-tuan, orang salam ni nak tunggu dia tu kadang-kadang mula-mula awal saya tunggu dia sampai kat saya. Lepas saya tengok apa dia ni uzur. Setiap kali kuliah je saya pergi, saya akan pergi salam kat dia. Sebab dia tahu, saya tahu dah dia nak salam. Kadang-kadang saya jalan terus nak balik tu dia panggil ustaz, kata, kejar ustaz nak salam. Ya Allah, kesian pula aku. Kan sampai dia kejar kita nak salam. Saya pergi dekat dia. Satu hari tuan-tuan, habis kuliah subuh, orang pakat bangun salam, tiba-tiba riuh kat belakang. Rupa tuan-tuan dia nak bangun, dia rebah. Jatuh tuan-tuan, jatuh rebah, subhanallah. Lama tuan-tuan, 6 tahun lebih kot cerita ni. Rebah tuan sekalian, saya pun pergi tengok Pak Haji tu. Muka dah nak biru dah. Saya buka butang-butang baju dia, legakan dia. Lapik atas paha saya tuan-tuan sekalian. Tuan tarik nafas. Orang kata dia ada jantung. Tarik nafas. Saya pun nampak tu memang tak ada harapan dah. Saya pun bisik kat telinga dia tuan. 3 kali saya bisik la ilaha illallah. Kali ketiga mulut dia bunyi la. Kali kedua dia sebut la ilallah. Kali ketiga la. Bunyi Allah di ujung. Tuan-tuan tarik sekali je. Habis. Allah tuan-tuan. Titik air mata tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Saya kata Allah Rabbi. Saya mengajar semua masjid. Lepas maghrib, kuliah zuhur, kuliah duha, kuliah subuh. Saya belum tentu lagi dapat mati macam tu punya mudah tuan-tuan sekalian. Belum tentu. Sebab kita tak tahu kematian kita bagaimana. Tapi tuan-tuan, tengok orang mati mudah. Tak ada jalan lain. Tuan-tuan ceklah dalam hadis Nabi. Mati dalam majlis ilmu tuan-tuan syahid. Tarik tuan-tuan sekali. Habis tuan. Allah kata tak ada apa-apa Allah Ta'ala bagi. Mudah hidup. Tuan-tuan, kita nak hidup apa tuan-tuan? Arwah Tok Guru saya sebut tuan-tuan. Dipegang oleh ayah saya tuan-tuan sekalian. Dia kata hidup nak senang, mati nak tenang. Arwah Tuan Guru Haji Abdullah, Pondok Darul Huda di Teriang, Pahang. Tuan Guru yang hebat. Dia kata kita ni buat kerja apa semua ibadat dengan Tuhan ni dua je. Nak hidup senang, nak mati tenang. Dulu tuan-tuan saya budak-budak tak tahu tuan-tuan, dengar gitu je. Bila dah hidup ni banyak tengok orang mati sebagai baru rasa sungguh mati tenang ni satu nikmat. Satu nikmat tuan-tuan. Sebab tuan-tuan buatlah benda kita ni hari ni hari ni. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan mulakan pagi ni apa yang tuan-tuan lakukan pada hari ni, ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan duduk majlis ilmu. Ramai mana yang tak sempat mari majlis ilmu hari ni? Dapat tak kuliah subuh hari ni? Tak dapat tuan-tuan. Walaupun ada rakaman, bolehlah tengok rakaman semula. Nilainya tak sama orang yang duduk. Sebab nuntut ilmu ni dia kena musyafah dengan guru, nampak guru dia. Nilai tak sama tuan-tuan sekalian. Esok subuh, tak apalah, esok ada lagi. Esok lain. Esok subuh tu lain. Ustaznya lain, ceritanya lain. Kita pun tak tahu keadaan kita esok macam mana. Kan? Mungkin hari ni alhamdulillah tak tidur daripada awal. Esok daripada awal tidur dah. Tak sama. Betul tak sama kadang kita kan? Semalam tak ngantuk, ini ngantuk pula. Semalam ngantuk sangat. Ustaz tu tak apa-apa bercakap, tahu tidur je aku. Hari ni tak tidur pula. Dia tak sama, nampak? Dia tak sama. Maka hari ni yang hari ni. Dan hari ni untuk apa? Hari ni yang kita dapat ni untuk esok ni. Untuk kita nak pergi satu tempat yang jauh. Tuan-tuan, dunia ni sementara, akhirat yang kekal. Semua tahu ayat ni. Itu saya sebut tadi, benda yang saya cerita, benda yang orang semua tahu. Tetapi walaupun tahu nilai dia tuan-tuan, kita nak pergi tempat jauh, tempat yang tak ada amalan, tempat yang memutuskan dengan nikmat dunia, tempat yang tidak ada pertolongan, semuanya kita bawa kita je tuan-tuan. Sebab di akhir tuan-tuan umur kita sebagai seorang anak yang soleh tuan-tuan sekalian, hujung anak soleh ni tuan-tuan, saya selalu sebut dalam motivasi saya pada anak-anak, hujung sifat anak soleh ni ketika mana? Ketika mak ayah ni mati. Hidup ni tuan-tuan, mak ayah nak kasih sayang, anak-anak tak bagi sayang, mak ayah dapat kasih sayang daripada orang lain. Ada anak angkat, ada boleh dapat. Sebab benda yang nak dekat dunia ni orang lain boleh bagi. Nak duit, mak ayah boleh bagi duit. Tak dapat anak bagi duit, tak apa. Jiran ada sahabat-sahabat bagi, ada orang lain bagi, pencen kita pun ada, tak masalah. Tapi apa benda yang kita tak dapat daripada orang lain, hanya dapat daripada anak je tuan. Satu je, doa. Doa tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk akhir umur kita, orang lain yang ajarkan la ilaha illallah kat telinga kita. La ilaha, orang lain yang ajar, bukan anak kita. Kita mati tuan-tuan, orang lain yang membalik-balikkan tubuh kita ketika kita
dimandikan. Kita mati tuan-tuan, orang lain yang melipat-lipat tubuh kita ketika nak kafankan kita. Apa benda yang dia boleh baca tuan-tuan? Dia hanya sekadar baca doa biasa sahaja. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau anak yang memandikan, anak yang mengkafankan, anak yang mengkebumikan, anak yang menyolatkan. Dia akan letak tuan-tuan, pegang kepala ayah, masukkan dalam liang lahat. Apa dia akan doa pada ayah dia? Doa yang paling baik tuan-tuan sekalian akan diberikan. Sebab tuan-tuan sekalian, pastikan hidup kita hari ini terbaik. Apa saja terbaik kita buat. Kerana terbaik kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Walaupun yang sebelum ni tuan-tuan sekalian tinggal. Untuk apa tuan? Yang sebelum, taubatlah atas apa kesilapan. Yang hari ini, lakukanlah untuk persediaan menghadapi hari depan. InsyaAllah Allah selamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Wallahualam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terutama saya, atas perjumpaan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Minta maaf banyak-banyak atas kelemahan. Mungkin apa yang saya cerita pada tuan-tuan ni benda biasa, tuan-tuan dah biasa dengar. Cuma sekadar itu saja tuan-tuan sekalian dapat saya cerita kepada tuan-tuan sebagai perkongsian dengan tuan-tuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan ambil peluang, tuan-tuan ada ni, saya ada bawa sedikit barang daripada tahfiz saya tuan-tuan. Saya ada sekolah tahfiz dan pondok. Saya ada Mahat Tahfiz Ar-Ridwan cuti, dan ada Pondok Talaki Ar-Ridwan. Tuan-tuan sekalian, Pondok Talaki ni budak-budak mengaji kitab turas. Tuan-tuan sekalian, di sana saya tengah buat surau, nak siapkan surau tuan-tuan sekalian. Jadi saya ada bawa sikit barang, tadinya buku. Saya baru tulis sebuah buku pada PKP musim kedua baru ni. Baru tulis, baru cetak lebih kurang sebulan, baru siap cetak sebulan tuan-tuan. Dah tak ada kuliah, tak boleh nak bawa ke mana-mana lah. Jadi ada kuliah ni lah, baru mula jual dekat kuliah-kuliah. Buku tu saya buat tajuk dia Janji-Janji Allah. Dalam tu saya bicarakan tentang janji Allah kepada orang bertakwa, janji Allah kepada orang beriman, janji Allah kepada orang soleh. Tentang dalam tu ada satu buku harga RM10, jualan aman untuk pembinaan surau di tahfiz saya. Tentang boleh dapat kat luar sana. Ada juga beberapa produk lain, tapi tak pasti anak buah saya tu dia buka tak, sebab subuh ni jarang orang bawa duit. Tapi sekarang ni subuh ni ada sedekah subuh. Kalau nak buat boleh dapat. Ada minyak wangi kasturi, produk sekolah. Ada 3 bau 1 kotak tu. Tuan-tuan sekalian, ada beras nasi Arab maklubah. Kalau tuan-tuan nak jadi chef nasi Arab, boleh beli. Tuan-tuan sekalian, saya jual RM18. Hari ni jual RM15 tuan-tuan. Beras nasi Arab. Saya sendiri buat, saya adunkan sendiri rempah dia. Tuan-tuan nampak, tuan-tuan balik, dalam tu ada seni kata dia. Seni kata cara buat. Jadi tinggal tuan-tuan nak lagukan saja seni kata tu. Duduk kat dapur tu lagukanlah. Buat tu nasi Arab. Ada semua, rempah ada, beras ada. Yang tak ada ayam dengan kambing dalam tu. Tuan-tuan kena tambah lah. Belikan nak rasa kambing, ayam-ayam. Tuan-tuan balik buat insya-Allah ikut betul-betul saya tulis tu. Insya-Allah lepas ni tuan-tuan boleh bisnes, tuan-tuan boleh makan sedap, tuan-tuan boleh jadi chef nasi Arab. InsyaAllah. Setakat ni feedback memang sangat cantik, sedap. Sebab memang saya belajar betul. Tuan-tuan boleh beli. Hasil itu pun produk sekolah kita buat. Tuan-tuan boleh beli, boleh dapatkan. Tak banyak, benda tu tak banyak sebab malam tadi dah jual banyak. Wallahualam, maaf sedikit iklan, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan ya. Mudah-mudahan diberkati Allah Taala. Doa lagi tuan-tuan, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Kalau Allah izinkan kita jumpa insya-Allah. Kalau Allah tak izinkan kita jumpa dunia, doa mudah-mudahan Allah Taala himpunkan kita dan jumpakan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekali lagi saya terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.